Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasuha Pisal A17038 akan membentangkan kertas kerja saya dalam program Kolokium Siswazah dan Prasiswazah Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Kertas kerja saya diselia oleh Dr. Muhammad Zulfazli Abdul Hasan Syari, Pensyarah Arabic FPI UKM. Tajuk kajian saya ialah Sejarah Ketenteraan Uthmaniyah pada zaman pemerintahan Sultan Ahmed III pada tahun 1703 Masihi hingga 1730 Masihi. Yang pertama, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang tajuk kajian saya. Sultan Ahmed III merupakan salah seorang perintis yang melakukan pembaharuan dalam memodenkan Uthmaniyah pada awal abad ke-18 Masihi. Beliau memfokuskan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dari pelbagai aspek dengan melakukan proses pembaratan terutamanya dari segi gaya hidup dan seni bina. Usaha pembaharuan yang dilakukan Sultan Ahmed III mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Kebanyakan dari kelompok yang menolak pembaharuan ini adalah terdiri daripada golongan tentera Janissary, ulama, isnaf dan sebahagian rakyat. Walau demikian, penolakan tersebut tidak menghalang minat Sultan Ahmed III untuk terus melakukan proses pembaharuan ala barat sehingga meninggalkan kesan sejarah negara Turki hingga hari ini. Usaha beliau juga telah memajukan Uthmaniyah menjadi negara tumpuan dunia. Yang kedua, pernyataan masalah. Menurut Uyar dan Erikson dalam A Military History of Ottomans 2009 menyatakan bahawa the Treaty of Passarowitz was instrumental in ending any hope of recovering the lost provinces and was also seen as the final blow to the image of Ottoman military invincibility. However, it also provided a much-needed long period of peace after the series of devastating wars, and it began a new era called Tulip Period. The Tulip Period was, in all ways, a turning point in the history of the Ottoman military because, for the first time, most members of the governing elite not only accepted European military superiority but also perceived the need to understand the reasons behind it. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengkaji biografi dan sejarah pemerintahan Sultan Ahmed III dalam meneraju kerajaan Uthmaniyah. Yang kedua, menganalisis sumbangan Sultan Ahmed III terhadap kerajaan Uthmaniyah. Dan yang ketiga ialah meneliti sejarah ketenteraan pada era Sultan Ahmed III. Metod kajian pula terbahagi kepada dua kaedah. Yang pertama, reka bentuk kajian iaitu kajian sejarah dan analisis kandungan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dan laman sesawang. Seterusnya, masuk kepada dapatan kajian. Saya akan menceritakan sedikit mengenai biografi Sultan Ahmed III. Nama beliau ialah Ahmad Ibn Mehmed. Beliau dilahirkan pada 31 Disember tahun 1673. Beliau merupakan Sultan ke-23 dalam Khilafah Uthmaniyah dan tempoh pemerintahannya selama 27 tahun. Tempoh pemerintahan beliau digelar sebagai Tulip Age dan akhir sekali beliau mangkat pada 1 Julai tahun 1736. Sumbangan beliau dalam ekonomi. Sultan Ahmed III yang digelar Tulip King ini telah menjalin hubungan perdagangan antarabangsa. Masyarakat pada ketika itu menjalankan perniagaan bunga tulip. Kegiatan mengimport bunga tulip ke luar negara juga terjadi kerana permintaan yang tinggi. Ekonomi yang dilaksanakan telah menambahkan kewangan negara hingga menempatkan kerajaan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dalam sistem perdagangan yang baru muncul ini. Kewangan Uthmaniyah yang mencukupi menunjukkan bahawa usaha ekonomi yang dibawa oleh Ahmed III
menghasilkan lebihan belanjawan dan kestabilan yang membanggakan sepanjang pemerintahan beliau. Dalam aspek kecanteraan, beliau melakukan transformasi dalam kecanteraan. Ketika era tulip, Sultan Ahmed III telah memperkenalkan teknik kecanteraan Eropah dalam beberapa aspek kerana berasaskan konsep Ottoman Looking West pada ketika itu. Ini kerana supaya sistem kecanteraan Uthmaniyah sentiasa diperbaharui dari semasa ke semasa. Seterusnya, dalam aspek politik, Sultan telah menjalinkan hubungan diplomatik. Usaha hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Ahmed III bersama Perdana Menterinya iaitu Damad Ibrahim Pasha adalah dengan menghantar duta besar kerajaan Uthmaniyah ke Paris, Vienna dan Moskow. Sepanjang pemerintahannya, Uthmaniyah mempunyai hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi yang baik dengan kuasa Eropah. Duta besar Turki yang pertama dihantar ke Paris ialah Mehmet Efendi iaitu pada tahun 1720 setelah diarahkan oleh Ibrahim Pasha untuk mengunjungi kubu, kilang, sosial masyarakat dan karya tamadun Perancis atau secara umumnya meneliti keseluruhan peradaban Perancis. Kemudian Mehmet Efendi juga diarahkan untuk menyediakan laporan supaya banyak penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh Sultan dalam pentadbiran negara. Yang kedua ialah melichinkan pentadbiran negara. Ahmed III melichinkan pentadbiran negara dengan menyusun semula dasar negara dalam aspek politik dan ekonomi serta menstruktur semula sosial yang berpecah. Mereka mula menjalin kembali hubungan dengan masyarakat Islam dan bukan Islam, hubungan dengan keluarga-keluarga yang berpengaruh serta menawarkan peluang yang lebih besar untuk mobiliti sosial. Inilah usaha transformasi sosial yang dilakukan oleh beliau supaya situasi Uthmaniyah menjadi jauh lebih baik setelah mengalami masalah dalaman dan luaran dalam politik pada akhir abad ke-17. Seterusnya, seni bina. Yang pertama, Sultan Ahmed III telah membina masjid. Sepanjang tempoh pemerintahan Sultan Ahmed III, terdapat banyak seni bina hebat yang dibangunkan hasil cetusan idea beliau. Ahmed III melihat bahawa tamadun Islam perlu dikekalkan walaupun mereka dalam proses permodenan barat. Justru, beliau turut memberi perhatian dalam pembinaan masjid. Beliau telah membina Masjid Yeni Velid di Üsküdar. Masjid ini dibina pada tahun 1708 Masihi dan siap pada 1710 Masihi. Masjid ini telah didedikasikan kepada ibunya Rabia Gunus Emetullah. Yang kedua ialah menubuhkan perpustakaan. Perpustakaan Ahmed III ditubuhkan pada tahun 1719 Masihi dengan wangnya sendiri kerana beliau sangat mementingkan perkembangan intelektual masyarakat. Hal sekali ialah aspek sosial. Sepanjang pemerintahan beliau berusaha untuk mengembangkan kesusastraan, muzik dan kaligrafi. Ahmed III mempunyai minat yang mendalam dalam puisi, falsafah, muzik dan seni kaligrafi. Beliau juga berusaha mengembangkan bidang-bidang tersebut semasa pemerintahannya kerana beliau sangat mementingkan intelektual dan perkembangan kesenian. Contohnya, beliau mengadakan festival hiburan di mana terdapat pelbagai seni dipamerkan serta terdapat banyak seni kaligrafi di bangunan-bangunan sekitar Istanbul. Konklusinya, segala usaha yang dilakukan oleh Sultan Ahmed III dalam aspek politik, ekonomi, sosial maupun seni bina telah membawa negara Turki terkehadapan bersama dengan kuasa-kuasa besar dunia dalam arus kemodenan. Ingin ditekankan bahawa pemikiran politik yang cekap oleh pemerintah serta seperti yang dilakukan oleh Ahmed III itu sangat penting kerana ia menentukan hala tuju sesebuah negara. Akhir sekali penutup. Pemerintahan Sultan Ahmed III selama 27 tahun telah meninggalkan kesan yang besar kepada Uthmaniyah.
Beliau telah mempamerkan kemampuan beliau dalam mentadbir dan melakukan pembaharuan moden ala Barat sekaligus membawa kemajuan Uthmaniyah di mata dunia. Sultan Ahmed III telah memberi banyak sumbangannya dalam perkembangan kemajuan Uthmaniyah sehingga negara Turki Uthmaniyah dikenali di peringkat antarabangsa. Di sini saya sertakan ilustrasi gambar Sultan Ahmed III dan juga ilustrasi Sultan sedang bermesyuarat dengan duta-duta besar. Di sini pula ilustrasi masjid yang dibina oleh Sultan untuk ibunya, iaitu Masjid Yeni Valley, dan juga ilustrasi perpustakaan Ahmed III. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.